So, welcome back to our channel. Saya sekarang hari ni sebabkan Jap. This video is edited by Flimora X. okay, inilah ceritanya sebab apa saya seorang saja hari ni. Okay, cerita dia, kami dah decide nak buat konten yang berilmiah lah berbandingkan dengan seperti yang dia buat bang. So konten ni agak berilmiah sikit. So kami berhati-hati. So dia macam saya waktu criminal case. Kalau untuk Anis dia waktu legendary punya story tu. Kalau ni dia akan cerita macam hal yang mistik. So okay, tanpa melengahkan masa, hari ni ceritakan tentang satu kes. So sebelum tu aku cerita dulu. Aku akan ceritakan setiap criminal case untuk every negara. Okay, dia tak fokus kat Malaysia je, tapi fokuskan lebih worldwide itu cerita. Tapi untuk first case kita akan ceritakan tentang case yang berlaku di South Korea, Korea Selatan. Sebab case ni macam menarik perhatian aku. Tak ramai YouTuber yang banyak ceritakan tentang case. Tapi tak ramai. So based on apa yang aku study lah semangat. Based on apa yang aku study lah tentang kes ni. Okay, cerita dia, kes ni, nama tajuk kes ni kes Cho Do-sun. Okay, Cho Do-sun ni cerita dia agak brutal sebab dia seorang yang pedophile. Video ni dia akan macam disturbing sikit lah sebab berkaitan dengan sexual harassment, pedophile. And apa yang menarik perhatian aku untuk membincangkan tentang kes ni adalah tentang netizen react tentang apa yang jadi lah. Kalau nak di-comparekan dengan Malaysia yang sering menyalahkan wanita tentang kes-kes rokok, pedophile pun salah perempuan juga. So inilah cerita dia. Okay, so kita akan berceritakan tentang latar belakang si Cho Do-sun. Okay, cerita pasal latar belakang Cho Do-sun. Cho Do-sun ni dia lahir tahun 1992, specifically Oktober 15. Dia ni macam latar belakang dia ni, kita tahu dia ni macam banyak involved dengan crime. Crime dia tu tak serius sangat sebab crime dia banyak curi macam tu lah. Tapi awal-awal so setahu saya 1970 dia first crime yang dia commit, dia curi basikal. So macam polis pun cakap tak apalah sebab crime yang dia involve ni tak tahu sangat pun. So dia dibebaskan macam tu je. So tahun 1972 dia kena masuk sekolah Juana kat Korea lah. Sekolah Juana dalam setahun lebih dekat 2 tahun macam tu dia kena masuk. Ada sebab yang sama ke mencuri juga sebab kebiasaan dia yang suka mencuri. Dalam beberapa tahun, sekitar 5 tahun 1977 dia dimasukkan dekat dalam penjara 8 bulan macam tu sebabkan dia punya kebiasaan yang dia suka mencuri. So macam kita ni, kalau kita orang mencuri macam kita tahulah kata dia orang jahat, tapi bukannya sesuatu yang besar lah. Dia bukannya macam dia menganiaya orang sebab mencuri, tapi tak tahu sangat macam tak adalah hancurkan sekat hidup orang tu. Tapi tahun 1983, tahun 1983, time tu dia baru 31 tahun. Umur dia baru 31 tahun tapi dia dah start merogol orang. Okay, dia rogol orang. Sorry untuk bercakap tentang harapan tapi tak akan describe how terjadi, tapi dia commit rogol tu. Nantilah maybe case yang dia akan involve ni, yang kita tangkap ni dia akan dia sendiri. Tetapi bukan detail tu, tapi kita detail macam how timeline dia terjadi macam tu. Bukannya dia macam tu, no.
dia macam awal lah juga kiranya dalam 30 hari macam tu dia mengaku kata dia kena rogol dengan cerusun ni. Okay. Disebabkan pada tu dia kena penjara 3 tahun. Lepas tu tahun 1995, yang ni bukan kes rogol orang tapi dia dah macam kes pukul orang. Kiranya macam sebab time tu kita faham dia drunk time tu kat satu bar ni. Dia time tu ada seorang pakcik ni, tak lah pakcik kan, bagi kita ni pakcik lah, bagi dia pun maybe sebaya lah kot dengan cerusun tu. Dia dah lelaki tu macam dah menaikkan darah dia lah, macam time tu ada political crisis lah dekat Korea, and then macam lelaki tu macam memuji lah ahli politik tu, and then dia macam marah lah. Lepas tu dia marah, dia pukul lelaki tu, dia pukul agak tu, pukul orang tu sampai mati weh. Orang tu buat 60, so dia pukul orang tu sampai mati. Sebabkan benda tu, so macam polis decide untuk hantar dia pergi buat psychiatrist selama 2 tahun sebabkan benda tu saja. Maybe dia ni ada bipolar kot, kita tak maulah diagnose kat dia kan. Tapi kita katalah cara dia tu, kita tahu lah kata dia macam ada bipolar. Sebab dia ni macam tiba-tiba dia boleh marah gila-gila, tiba-tiba dia boleh okey. Sebab bini dia sendiri cakap, kata kat rumah cerusun ni baik gila, macam buat kerja-kerja rumah, macam sopan santun, baik hati apa semua. So macam bini ni macam pelik, kenapa sampai orang kata kat lelaki dia macam tu kan, kata lelaki dia pukul orang sampai mati lah apa semua. Bini dia cakap dia ni baik hati apa semua. Lepas tu bila orang tanya dia tahu, tanya dia kenapa buat macam ni, kenapa buat macam ni, kenapa buat macam ni, and dia akan bagi alasan tak ingat. Sebab dia akan kata, oh dia mabuk tu, tak ingat. So macam itulah yang terjadi ya dengan kes yang kita akan bincangkan hari ini. Okay, tak marah ni. Untuk kes ni terjadi tahun 2008, Disember 2008. Bila ada seorang budak perempuan ni yang nama dia, nama samaran dia lah, polis letak nama samaran dia as Nayong. Okay, Nayong ni dia on the way balik pada sekolah tau. Dia kena nak on the way balik rumah. Dia lalu kat satu church ni, kat situ ada cerusun. Time tu cerusun tarik dia masuk dalam toilet and rogol dia dan liwat dia sampai satu toilet tu berdarah penuh kot. And disebabkan benda tu, dia macam dah gempakkan satu Korea ni tau. Kiranya dekat kawasan tu, kiranya cerusun ni tinggal kat Ansan. Tapi kes ni macam dah macam viral lah, macam kita zaman kita panggil viral, macam dah viral satu Korea disebabkan dia rogol seorang budak perempuan. Budak perempuan tu kecil budak. Cederaan yang agak teruk, kan agak teruk yang memang teruk lah bagi seorang budak yang kecil, budak sekolah. Dia tak sampai 10 tahun kot Nayong ni rasanya. So disebabkan kecederaan tu, Nayong dia ada post trauma, dia ada depression, anxiety, and dia terpaksa menggunakan, dia terpaksa menggunakan artificial anus punya tu sebabkan dia punya vagina and dia punya anus dia dah completely hancur and disable. So bayangkanlah bayangkanlah anak sendiri, adik, anak saudara kena macam tu. Teruk gila, macam kesian gila tu. Macam bayangkan budak tu hidup, budak tu kena hadapi hidup dia. Budak tu kena jumpa dengan orang lelaki, budak tu kena communicate dengan orang lelaki. Sebabkan benda tu cerusun dia kena dipenjarakan 12 tahun sahaja. Bayangkan 12 tahun je weh, hang buat someone life miserable and hang dikenakan penjara 12 tahun je. Kita tengok kat Malaysia ni, macam yang hari tu yang pemandu mabuk langgar budak naik basikal pukul 3 pagi tu, kena denda je. So sama juga dengan kes ni, buka mata anda semua. Hello Malaysian. Okay, tapi ada sebab dia kenapa dia kena penjarakan 12 tahun je. Kenapa bukan seumur hidup dia. Tapi awal-awal tu sebenarnya kes tu dia sepatutnya jatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Tapi dia dikenakan disingkatkan kepada 12 tahun je disebabkan lepas pada Nayong keluar pada hospital, kiranya
pendakwa raya tanya dia bawa apa produk, kiranya macam nak ceritakan balik dia pasal benda tu kan. And Ayong sendiri cakap ada bau alkohol dekat Codusun. So disebabkan benda tu lah, yes, disebabkan lah aku kaitkan kes ni dengan kes yang pemandu mabuk langgar budak tapi kena saman je. Okay, same goes to this. Dia mabuk, dia tak sedar tapi dia rogol orang. Itulah kenapa Allah larang minum arak. Sebabkan benda tu. So disebabkan benda tu, netizen Korea macam kata, ish, kenapa lah? Sebab Codusun sini cakap dia tak sedar pun dia buat benda tu. Kan wawai tu dia kata semua jenayah yang dia commit dia tak mengaku. Kata dia alasannya dia tak ingat, dia tak sedar sebab dia mabuk. Aku pun geram ni cakap macam ni. Geram gila. So macam disebabkan dia tak sedar dia commit crime tu. So macam pihak mahkamah pun macam setuju lah, kata okay, dia tak sedar, so tak apalah, kita penjarakan dia 12 tahun. Tapi buatkan semua netizen Korea macam tak puas hati lah, macam marah gila. Kenapa ni? Dia pedophile kot, 12 tahun je. Macam tu lah. Akhirnya macam dia rogol orang, dia buat someone life miserable and then dia penjarakan 12 tahun sahaja, which is tak logik. Tapi kalau ikut law memanglah dia disebabkan dia tak sedar, dia commit crime tu, dia tak dalam keadaan tak sedar. So disingkatkan lah. So, sepanjang trial case tu Codusun ni dia macam banyak kali dia macam play victim tau. Codusun ni kan nak bila memanglah dia nampak macam dia nak kata dia tak salah apa semua. Tapi bila dekat pendakwa raya dia ataupun dekat hakim, dia kata macam ni, saya bukannya seorang raksasa yang boleh rogol budak 8 tahun. Sebab tu lah nak marah tau cakap pasal benda ni. Rasa macam geram tau. Dia kata dia bukannya raksasa tapi dia pernah rogol orang. Dia kiranya latar belakang tu dia pernah rogol orang. So tapi dia buat alasan dia tak ingat. Sama juga dengan kes ni. Sebab tu lah kita marah. Kita bayangkan kita marah. Tak sukunya. Okay, disebabkan benda tu parents Nayong ni dia dah filekan lawsuit dekat Codusun ni sebabkan dah physically mempelecehkan. Masih India pula. Macam bolehlah mempelecehkan anak dia sampai teruk-teruk lah. Kiranya macam sampai lebam, sampai dia dah tak boleh, rasanya dah tak boleh pregnant lah kot. Sebabkan benda tu dah jadi teruk sangat. Anak dia kat bawah, kiranya macam organ dalaman bawah, kiranya dari sini perut dan ke bawah dah teruk, dah tak boleh guna. Dah memang disable. So kiranya Nayong ni dah jadi tak nak cakap tapi faham dah jadi apa Lepas tu sebabkan benda tu, kerajaan Korea dah bagi 13 juta won dekat family Nayong ni untuk menguruskan dia punya medical lah. Kiranya dalam pembedahan, untuk counselling, untuk psychiatrist punya treatment apa semua tu. And then sebabkan kes ni macam banyak dah membuka mata bagai pihak lah, especially untuk yang ada yang sampai release lagu tentang Nayong ni, ada yang buat filem. Kalian boleh tengoklah filem, tajuk dia Hope. Sedih lah tengok cerita tu. Kira macam sedih gila, sedih nak mampus. Kira macam cerita Hope tu dia cerita pasal aftermath jadi benda tu. Kira macam kita rasa sedih tau kita tengok budak perempuan tu yang kena lalui macam tu lah. Life dia macam tu, life dia after yang dia dah dipelecehkan. Kenapa aku dah dipelecehkan? Tak apalah, dipelecehkan sebegitu rupa. Disebabkan benda ni juga ahli politik, macam ahli politik daripada Democratic Party, daripada kerajaan Korea, which is ahli politik Kim Yong Ho. Dia nak membuat rang undang-undang baru, which is tak kisahlah dia tu mabuk ke tak, dia sedar ke tak sedar ke, tapi dia commit sexual harassment crime, dia kena penjara seumur hidup. Tapi dalam tempoh 2014 dengan 2016 dapat feedback macam tak okey lah, katanya macam dah melanggar hak asasi manusia. So kiranya macam undang-undang tu tak boleh nak proceed. So macam tu dah jadi macam kontroversial lah benda tu. So kiranya Codusun tu dia boleh release dalam lepas pada 12 tahun yang dia dah disentenskan ke
kita buatlah maths sikit. Do your maths. Okay, do your maths sikit. Okay, so tahun 2008 campur 12 tahun. So penjenayah tu dah pun bebaskan. Choi sudah bebaskan Disember 2020. So apa reaction orang Korea? Orang Korea, semua netizen Korea, ya Allah, kalau tengok video kat YouTube memang ramai orang macam apa, Choi tu kena je pada tu. Memang ramai dia orang macam orang sepak-sepak Twitter Choi tu, orang macam sampai polis kena berkawan sebabkan keganasan dia orang macam tak setuju lah. Macam tak setuju dengan apa, kebebasan Choi ni. Ada yang sampai buat petition sebab balik apa semua, sebab Choi ni tinggal 1 kilometer je daripada Nayong. Baik, 1 kilometer dia ni kalau hang berjalan, hang terjumpa dengan, oh my god, cuba bayangkan kalau kita kat tempat Nayong kan, kita jalan, kita keluar rumah, kita nak buang sampah je. Sekali kan kita buang sampah, tengok-tengok kita nampak Jerusalem. Apa perasaan Nayong macam tu? Kita bayangkan. So macam tu lah. Kiranya sebab tu lah warga netizen marah. Kenapa dia nak kena, dia nak stay juga kat rumah tu, dia tak mau pindah. And bayangkan ayah kepada Nayong tu buat loan bagi pihak Choi Doo-sun untuk suruh Choi Doo-sun tu beli rumah baru and tinggalkan Ansan. Bayangkan sampai sangkut hal tu. Memanglah kalau kita pun, kita sebagai, kalau tak payah jadi parents lagi lah, tapi kalau kita tak tempat kita dekat sebagai parents Nayong, kita pun akan buat benda yang sama. Ataupun kita sendiri yang willing untuk pindah daripada Ansan tu. And rumah Choi Doo-sun tu memang dekat gila dengan kindergarten. Dah lah dia pedofile, duduk dengan kita kat kindergarten pula. Lelak lah apa ni. Disebabkan benda tu, so pihak polis kat situ dia dah kena dah macam installkan 71 CCTV around kawasan rumah Choi Doo-sun tu. And Choi Doo-sun kena pakai, kiranya apa tahu tak, yang kalau macam penilaian tu macam bayi gitu, yang kena ada macam bracelet yang dia kena pakai, kena macam tracking dah. Dia macam tracking, and dia boleh check kena Choi Doo-sun tu dekat mana, Choi Doo-sun tu buat apa, macam dia yang Choi Doo-sun tu kena pakai benda tu. So kalau aku dah tengok apa yang macam netizen Korea react tu kat YouTube, memang banyak kita sampai naik atas kereta, kereta dia sibuk-sibuk balik telok. Memang dia layak pun kena kan. Kalau nak kata dia duk kata dia janji nak buat rumah, janji manusia macam dia ke. Tamatlah kisah kes tu. Tapi banyaklah pengajaran yang kita boleh ambil sebenarnya. First of all, kita boleh alkohol. Sebab dalam Quran sini cakap jangan pemilikan diri dengan benda-benda arak apa semua ni. Tengok jadi apa. Kita tengoklah kat Malaysia sendiri, kita tengok yang pasal yang kes perempuan mabuk langgar orang naik basikal pukul 3 pagi. Tapi orang netizen macam, oh salahkan, kenapa budak-budak naik basikal pukul 3 pagi tu semua. Dia tak salahkan orang mabuk tu, dia salahkan budak-budak naik basikal. Kita sebagai manusia, kita kena ni, macam Al-Quran sini cakap, lelaki tundukkan pandangan, perempuan tutup aurat. Okey, macam tu lah. Lelaki kena tundukkan pandangan, perempuan kena tutup aurat. Tapi kalau yang macam perempuan dah tutup aurat apa semua tu, tapi still kena juga, tu nak cakap tapi nanti kena ban. So tak apalah, fikirlah, ada otak, fikir. So sampai di situ saja video kali ni. Maybe kalau ada nak sembang pasal crime yang lain ke, boleh comment down below. Don't forget to subscribe, like and share. Share tu, share lah kalau nak share. Kalau tak nak apa, saya kembali tak willing pun pergi share pun. Okay. Okay, so for the next slot, maybe Anis ataupun Ni yang akan buat content. Maybe Anis kot.